اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat. Sebagai hari ilmu di Manis FM, setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Pembicaraan rukun iman yang ke-6 menggunakan kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ada 2 edisi, ada hak Jawi dan ada hak Rumi. Jadi hak Jawi tu saya boleh beritahu muka surat lah. Hak Rumi tu kalau sidang pendengar menggunakan kitab idaman penuntut hak Rumi kena tanda sendirilah. Jadi hak kitab idaman penuntut kitab Safinatun Najah muka edisi Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahannya, dan ke-6 daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada qadar dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya, baik qadar takdir, baik iaitu iman dan ketaatan, dan jahatnya, jahat qadar takdir, jahat ni kufur dan kemaksiatan. Perkara baik, perkara jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada qada, yakni kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. Yang pertama, beriman dengan qada. Yang kedua, beriman dengan qadar. Pembicaraan berkaitan qada telah selesai. Qada, pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman ke-6 selesai. Sekarang membicarakan qadar.
Pegangan yang kedua daripada dua pegangan pada rukun yang keenam, qadar, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk minggu ini sudah masuk kepada slot yang ke-23 pada pembicaraan rukun iman yang keenam, dan slot yang keempat lah pada pembicaraan qadar, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sidang pendengar boleh himpun tiap-tiap satu slot hak pembicaraan berkaitan dengan dua pegangan pada rukun iman yang keenam. Sidang pendengar boleh ambil daripada Facebook Manis FM. Maknanya ambil satu-satu slot, boleh dihimpunkan, boleh di-share, boleh diulang kaji untuk memantapkan pegangan hak rukun iman yang keenam. Jadi pembicaraan adalah berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi sekalian perkara yang berlaku, sama ada perkara baik, perkara jahat, sama ada perkara yang berlaku di bumi, di langit, sama ada perkara yang berlaku di dunia, di akhirah, sama ada perkara yang zahir daripada perbuatan manusia ataupun zahir daripada perbuatan selain daripada manusia, sama ada perbuatan manusia tu yang disebut sebagai perbuatan ikhtiari, perbuatan yang zahirnya adalah daripada pilihan seseorang manusia itu sendiri yang kebanyakannya, ataupun perbuatan yang ittirari, perbuatan yang terjadi tanpa pilihan daripada manusia itu sendiri. Perbuatan ikhtiari, perbuatan ittirari, insya-Allah saya akan bicara di slot-slot akan datang. Jadi sama ada perbuatan manusia itu ikhtiari ataupun ittirari, kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Tidak ada satu perbuatan pun walaupun sebesar zarah yang berlaku yang ianya bukan datang daripada perbuatan Allah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala jua khalik. Allah jualah khaliku kulli syai'. Allah lah yang menjadikan sekalian perkara. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas setiap satu amat kuasa. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi kesemua perkara yang berlaku datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara illah dan tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah. Ini saya sudah memulai pembicaraan. Tidak ada suatu perkara yang berlaku secara illah dan tidak ada satu perkara yang berlaku secara tabi'ah. Itu minggu lepas saya sudah memulai pembicaraan. Illahnya macam mana, tabi'ahnya macam mana. Jadi illah ni sebagaimanalah contoh kitab. Itu contoh kitab. Jadi tidak ada perkara berlaku secara illah. Bergeraknya cincin yang tersarung di jari bukan turut jari yang bergerak, akan tetapi bergeraknya cincin di jari, sebagian bergeraknya jari, sebagian bergeraknya satu tubuh, ianya adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kata cincin bergerak sekali turut, sekali arung, sekali jalan menuruti jari yang bergerak. Tidak. Bergeraknya jari, qadar perbuatan Allah. Bergeraknya cincin, qadar perbuatan Allah. Itu contoh yang biasa didatangkan di dalam kitab. Bergeraknya tubuh, perbuatan Allah. Bergerak sekalian barang yang ada pada tubuh, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak tubuh, perbuatan Allah. Bergerak sekalian barang pada tubuh,
perbuatan Allah. Walaupun yang ada di tubuh kita, yang ada di pakaian kita, sehalus-halus sekalipun, di tubuh kita, di pakaian kita ada habuk, ada kuman, ada semut yang halus, bergerak habuk, bergerak kuman, bergerak semut yang halus, kesemua itu adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah berpegang umpama tadi, bergeraknya cincin yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Bergeraknya cincin langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu pegangan yang kapi ijma' ulama'. Sebab apa? Sebab tidak ada bahkan berlaku secara tumpang turuk sahaja. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Yang mana kalau kita tilik pada zahir gak, banyaklah seumpama turut. Bergerak kereta, yang ada dalam kereta akan sama-sama bergerak. Bergeraknya bas, bergeraknya kapal terbang, bergeraknya kereta api. Apa yang ada di dalam akan bergerak sama. Bergerak bah ke, bergerak kapal terbang ke, kereta api ke, qadar perbuatan Allah. Begitu juga bergerak sekalian barang yang di dalam. Ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya lori. Di belakang lori itu banyak batu-batu. Di belakang lori itu banyak pasir. Tak terbilang kita yang pasir itu banyak mana. Bergeraknya lori adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Begitu juga bergeraknya tiap-tiap batu di belakang lori. Bergeraknya tiap-tiap pasir di belakang lori. Sekalian adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tidak terkecuali, walaupun sebesar zarah tidak ada yang berlaku, melainkan kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak ni kira perincikan lagi atas tajuk rukun iman yang ke-6. Perinci. Kita sudah berpegang jelas di tajuk rukun iman yang ke-6. Sekalian perkara yang berlaku, baik ataupun jahat, perkara yang berlaku di bumi ataupun di langit, yang berlaku di dunia ataupun di akhirah, tidak terkecuali pun sebesar zarah, melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kesemuanya qada dan qadar, balik tadilah bergerak cincin, qada dan qadar. Bergerak pakaian di tubuh, qada dan qadar. Bergerak habuk, kumang, semut yang halus di tubuh ataupun di pakaian kita, sekalian qada dan qadar. Tak payah lagi lah, tapi diperincikan. Takut kita sekalian mana? Sekalian hak besar-besar. Hak kecil-kecil tu Allah tak payah dah. Hak besar-besar je. Kita rukun iman yang ke-6 sekalian perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Bukan sekalian perkara yang besar-besar. Sekalian perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Zarah ni atom yang tidak boleh dibahagi. Mana zarah ni lebih kecil daripada habuk, lebih kecil daripada kuman, lebih kecil daripada semut yang halus. Sebesar zarah pun tidak ada, melainkan kesemuanya yang berlaku qada dan qadar Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi gerak diam yang halus-halus macam mana pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperjelaskan lagi. Hak rukun iman yang keenam, yang mana secara umumnya lah kita ni orang Islam yang warisi daripada ibu bapa telah diajar kepada kita rukun iman yang keenam, mula-mula hafaz. Tapi bila kita ingat akan keenam-enam rukun iman, tak ingat kita bila kita ingat. Ingat-ingat kita tahu dah. Kita hafal dah. Kemudian sedikit demi sedikit kita diperjelaskan hak berkaitan dengan keenam-enam rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam. Apa dia? Sekalian perkara yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah. Habis. Cukup. Sekalian perkara yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati kita qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkelip mata yang memandang, yang kita tidak perasan, berkelip. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya nadi kita, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat orak dalam tubuh kita mengalir, setiap saat organ-organ penting dalam tubuh kita berfungsi, mengalirnya darah, berfungsinya bergerak, berfungsinya organ-organ dalam tubuh kita. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati qada dan qadar, berkelip mata memandang qada dan qadar, sama telah ikhtiar pilihan hati ianya qada dan qadar, sama telah usaha gerak diam kita adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sisi ahli sunnah wal jamaah kita wajib berpegang bahawa kita hamba ada yang dinamakan ikhtiar pilihan hati, ada yang dinamakan kasbun usaha kita, tapi hakikinya pilihan kita, usaha kita tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan Jabariyah, langsung tidak berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya memang betul hamba tidak ada pilihan dan perbuatan, sebab sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri pilihan dan perbuatan hamba pun qada dan qadar. Tapi ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba, wajib berpegang dengan ayat Al-Quran. Maka ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap pada hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah lah di slot akan datang saya akan perinci secara khusus berkaitan dengan ikhtiar dan usaha di sisi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Macam mana pegangan yang terpesong yang dinamakan Qadariyah, macam mana kau pegangan terpesong yang sesat yang dinamakan Jabariyah. InsyaAllah saya akan bicara di slot-slot akan datang. Jadi sekalian perkara qada dan qadar Allah. Tadi saya menyebut berkaitan dengan bergeraknya cincin, bergeraknya barang yang ada pada tubuh kita. Jadi setakat itulah banyak-banyak kita banyak selok lah nanti pula pembicaraan kita rukun iman yang keenam ni. Bergeraknya cincin, bergeraknya barang yang ada pada tubuh kita adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara qadar ni, fokus kepada qadar lah. Tapi apa yang Tuhan qadarkan, apa yang Tuhan perbuat adalah apa yang Tuhan qadakan pada azal. Jadi sebut qadar sebab sekarang pembicaraan hak berkaitan dengan qadar. Qada selesai pembicaraan. Jadi bergeraknya cincin, bergeraknya barang-barang yang ada pada tubuh kita ni adalah qadar perbuatan Allah.
diamnya cincin, diamnya barang yang ada tubuh badan kita, di saat jari diam, di saat tubuh badan kita diam, diam cincin, diam barang yang ada tubuh badan kita adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab gerak diam makhluk adalah qadar perbuatan Allah. Bukan bergerak cincin perbuatan Allah, diam cincin perbuatan Allah. Bukan bergerak tubuh badan, ini barang yang ada pada tubuh badan. Ketika badan digerakkan oleh Allah, bukannya bergerak barang yang ada pada tubuh badan saja perbuatan Allah. Ketika diamnya tubuh badan perbuatan Allah, maka diamlah sekan pekat daripada barang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi macam mana lagi? Kemudian saya akan tambah satu pembicaraan. Yang mana untuk satu-satu slot ni, saya memang ada catatan lah. Yang saya ulang sedikit. Kemudian saya akan menambah pembicaraan untuk satu-satu slot. Saya akan menambah pembicaraan untuk satu-satu slot. Sebab saya ada catatan satu-satu pembicaraan yang telah lalu. Jadi bukan satu-satu slot tu tidak ada susunan. InsyaAllah saya akan susung satu-satu, saya akan tambah sedikit demi sedikit. Jadi bukan kata kalau tidak seumpama tu akan banyak terulang. Saya akan ulang lah. Sikit-sikit tu saya akan ulang. Jadi gerak diam kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nak tambah lagi sedikit. Kopiah kita, tudung perempuan tidak jatuh. Kenapa? Kerana lekat pada kepala. Cermin mata tidak jatuh kerana lekat pada hidung. Kain baju tidak jatuh kerana kalau baju tu zahirnya lekat pada bahu lah. Kalau seluar, kalau kain lekat pada pinggang. Sebab kalau seluar kita pakai tali pinggang. Kalau kain kita pakai kilah. Kilah kain plekat. Jadi itu hanya pada zahir. Kopiah ke, tudung ke, lekat di atas adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kepala, itu hanya pada zahir. Lekatnya macam mata di muka kita, qadar perbuatan Allah. Zahirnya kerana batang hidung lah. Sama juga lekatnya pakaian, lekatnya seluar kain adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang qadir, yang amat kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dai Allah atas tiap satu amat kuasa. Qadir dengan sirah mubalaghah. Amat kuasa. Amat kuasa Allah ni, semua yang berlaku adalah datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah yang amat kuasa ni lah Rabbil Alamin. Allah yang amat kuasa ni lah Rabbil Alamin. Di awal surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di awal surah Al-Fatihah adalah di awal Al-Quran yang kita duduk baca. Dimulai dengan surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, pindah Al-Baqarah. Tapi di awal Al-Quran kita adalah suratul Fatihah. Di awal suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Allah Tuan. Yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada Allah sebagai Rabbil Alamin. Allah yang qadir, yang amat kuasa. Sebaliknya, makhluk Allah, hamba Allah. Makhluk Allah, hamba Allah ni,
Walaupun makhluk hamba Allah yang paling besar, para malaikat sekalipun lemah, tidak ada sebarang perbuatan apa yang berlaku kepada makhluk Allah yang paling besar, hamba Allah yang paling besar malaikat, adalah kesemuanya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbil Alamin. Para malaikat termasuk alam, iaitu marbum kepada Allah Subhanahu wa taala, yang direntohi oleh Allah, yang diatur oleh Allah, yang takbir oleh Allah, yang digerak diamkan oleh Allah. Sebab Allah Rabb, selain Allah dipanggil alam, iaitu marbum, ada di bawah rentohan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada perkara yang berlaku secara tabi'ah, dipanggil dalam kitab. Secara, kalau kita letak terjemahan ni, tabi'ah ni lebih kurang semula jadilah. Ataupun kita cakap logat Terengganu ni, mungkinlah tabi'ah ni kita boleh sebut sebagai secara bahasa dia. Ataupun kita boleh sebut secara peseng dia. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah semula jadi, tidak ada. Secara bahasa dia ke peseng dia, tidak ada. Kesemua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab didatangkan tabi'ah ni dalam kitab. Contohnya pisau pada memutuskan, itu misal kitab. Pergi pada misal yang lain, samalah. Tabi'ah api menghanguskan. Tidak ada perkara berlaku secara tabi'ah dengan bahawa yang memutuskan adalah qadar perbuatan Allah, bukan pisau yang memutuskan secara tabi'ah. Yang menghanguskan adalah perbuatan Allah, bukan api secara tabi'ah menghanguskan. Ini pegangan kita. Segala-gala yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Tidak ada yang berlaku secara tabi'ah, tidak ada. Contohnya, bukan pisau yang memutuskan secara tabi'ah, tapi Allah yang memutuskan. Bukan api yang menghanguskan secara tabi'ah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghanguskan. Sebab apa? Sekalian yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi, bahasa dia, peseng dia. Ini cerita bab pegangan. Bukan ada pun percakapan asbab. Saya sudah sebut dah secara sepintas lalu selok-selok yang terdahulu, dan insya-Allah saya akan bicara juga secara khusus berkaitan kedudukan percakapan asbab yang memang tidak salah. Percakapan asbab, kita cakap semula jadi gitu. Semula jadi. Itu alam semula jadi. Itu hanya percakapan asbab. Bahasa dia lah, peseng dia lah. Dah pisah tajam molek. Lah mudah buat kerja. Nak kerak apa-apa pun mudah. Dah pisah mahal. Tajam pula. Bahasa dia peseng dia lah. Kalau kena tangan kok, makan dah habis lah kalau kita cakap kok. Kalau kena tangan. Pisah mahal. Pisah tajam molek. Kena jaga-jaga. Sebab kalau tak jaga, kena di tangan, memanglah. Bahasa dia dah, peseng dia dah. Lukalah tangan. Tu percakapan asbab. Tak ada salah. Pada ni. Jangan terlajak pula. Bercakap asbab pun tak boleh. Bercakap asbab pun jadi syirik. Bercakap asbab pun jadi kafir. Tu memang salah sangat-sangat. Pengajaran yang sesak sangat-sangat. Pengajaran yang terpesong sangat-sangat. InsyaAllah saya akan bicara nanti. Hanya percakapan asbab. Dalam Al-Quran pun menyandarkan pada asbab. Dalam hadis Nabi SAW pun menyandarkan kepada asbab.
Memanglah itu. Dan kita pun menyandarkan kepada asbab. Cakapan harian kita pun menyandarkan pada asbab. Dipanggil isnad majazi. Letak sementara kepada asbab zahir. Pegangan, kita yang duduk ulang ni, duduk tekan ni. Hak pegangan kita selama ni dah. Hak saya sebut tadinya, rukun yang kenang ni, hak kita apa ada budak, yang kita diperjelaskan daripada kita budak lagi. Sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Dan biasa pula ditambah dengan makhluk tak bekah sama sekali. Tu. Sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Makhluk tak bekah sama sekali. Itu pegangan kita. Tu cakap pisau, maka putus, maka luka. Tu dia panggil sandar sementara saja pada asbab zahir. Pegangan makhluk tak bekah sama sekali. Beginilah apabila berpegang, semua yang berlaku adalah datang dari qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sendiri maknanya selain daripada Allah, makhluk tak bekah sama sekali lah. Sekalian perbuatan Allah, makhluk bekah juga. Lepas tu, tu berlawanan seumpama tu. Bila sekalian perbuatan Allah, makhluk bekah sama sekali. Itu pegangan kita. Pegangan. Tapi cakapan tadilah pisau. Maknanya pisau yang memutuskan, pisau yang melukakan. Itu percakapan asbab. Pegangan tidak ada. Berlakunya putus, berlakunya luka adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakunya hangus adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan api yang menghanguskan. Kita dah cakapnya, Allah api kuat molek. Capu pulak dengan angin kuat juga. Api kuat, angin kuat. Rumah pulak, rumah papan sahaja. Sekejap sahaja. Licin rumah. Makan di api yang kuat, bercampur dengan angin yang kuat. Itu panggil apa tu? Cakap asbab. Tak ada salah. Itu cakap asbab, tak ada salah. Udah ni. Jangan main api tu hangus rumah. Jangan main api tu panas. Tu. Pada angus adalah qadar perbuatan Allah. Jadi panas bila kena di kita adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu misal kitab. Jadi kalau nak tambah, jadi panjanglah. Tapi terkadang kena tambah juga. Kena tambah juga. Kenyang kita adalah qadar perbuatan Allah. Bukan nasi secara tabiat mengenyangkan. Hilang haus kita, hilang dahaga kita, qadar perbuatan Allah. Bukan air yang menghilangkan haus dan dahaga kita. Sembuh penyakit kita. Asalnya pening kepala. Kemudian kita telan Panadol suti. Maka hilang pening kepala. Hilang pening kepala, sembuh di penyakit kita adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan obat, bukan Panadol secara tabiat yang menyembuhkan, yang menghilangkan pening kepala. Maknanya itu adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau cakap asbab, Allah hari ni kena selera molek. Makan pun jadi tambah makan. Allah kenyang molek. Kenapa? Kerana makan banyak tambah. Kenyang. Tu hanya cakap asbab. Minum air. Dahaga tadi. Jumpa air. Kena air segelas. Allah lega-lega sungguh. Hilang dahaga. Hilang haus. Hilang kering tekuk. Kenapa? Kerana air. Itu hanya cakap asbab.
Telan Panadol sutir, hilang pening kepala. Macam pening kepala tu macam cabut gitu je daripada kepala. Lepas telan Panadol sutir. Pening kepala hok tadi tu macam cabut, buang gitu je. Oh, maknanya Panadol ni Panadol hok, dia panggil apa ni? Hok dos tinggi ke, hok power tinggi ke. Sebutlah macam mana pun. Dos dia tinggi, power dia besar. Hok jenis Panadol yang kuat ke, cakap lah. Itu cakap asbab. Pegang kita tak gerak dah. Sekalian qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena cocok sejarum daripada ngokor sakit orat. Lepas kena sejarum, jalan tu tak ada rasa apa dah. Tak ada rasa dah sakit orat. Lepas cocok sejarum. Itu hanya sandar kepada asbab. Hak tu tak salah hak tunya. Jangan kita mempertikaikan tauhid, iman, akidah seseorang hanya kerana percakapan sandar kepada asbab. Ini saya akan perinci di selok-selok akan datang. Nak cerita apa lagi ni? Cerita asbab. Pada zahir lah, pada zahir. Kesemua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak contoh apa lagi? Tak payah dah rasanya. Sidang pendengar, semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang hal ni biasalah. Ada guru sains. Dia mengajar ilmu sains. Ilmu sains ni kok makhluk lah. Jadi macam mana tauhid iman pelajar dia? Tauhid iman tetap dah. Nak belajar ilmu sains itu iman tauhid kemah dah. Daripada ibu bapa kena kemah aja dah. Sekalian qada dan qadar. Yang berlaku qada dan qadar. Makhluk tak bekah sama sekali. Yang duduk dalam ilmu sains itu asbab. Bukan ilmu sains sahaja. Ilmu apa sekalipun asbab. Ilmu, apa yang dia panggil? Hak jenis baiki tu. Baiki kenderaan ke, baiki alat elektronik ke, baiki tu. Itu semua asbab belaka. Jadi kalau baiki tukar ni jadi molek. Itu semua percakapan asbab. Apa yang berlaku ketika buat kajian sains itu qadar perbuatan Allah. Kenderaan jadi molek ke, qadar perbuatan Allah. Barang elektronik jadi molek boleh pakai kembali, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu sains sahaja, semua ilmu sama. Sandar kepada makhluk, sandar pada asbab. Tidak salah. Contohlah, kalau masuk kelas pertanian contohnya. Kalau masuk kelas pertanian. Apa guru kelas pertanian ajar? Dia ajar cara bertanam lah. Dengan bicara benihnya, dengan bicara bajanya, dengan bicara siram airnya, dengan bicara kesesuaian tanahnya. Tak ada sebut qada. Tu cerita asbab zahir, tak ada salah. Tapi pegang kitanya, wa imma benih, wa imma baju, wa imma siram air, wa imma jenis tanah. Semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak bekah sama sekali. Itu je lah pegangan kitanya. Sama juga orang yang masuk kelas masak-memasak. Apa cikgu dia ajar? Cikgu dia ajar bahan. Bubuh gula, bubuh garam, bubuh itu, bubuh ini. Maka masakan pun jadi sesedap rasa. Disebut tak qadar perbuatan Allah? Tak sebut. Itu hanya cerita asbab. Cerita adah dia begitu. Asbab sahaja. Tapi yang menjadikan masakan tu sesedap rasa ke apa ke, qadar perbuatan Allah. Makhluk tak bekah sama sekali. Jadi panjang. Tak ada cerita ilmu sains. Kalau kita masuklah kelas jahitan. Masuk kelas jahitan.
Ha. Kalau cikgu kelas jahitan ajar macam mana? Dengan mesin jahitnya, dengan jarumnya, dengan benangnya, dengan guntingnya. Ha. Jarum, benang, gunting. Jarum begini. Benang begini. Gunting begini. Ha. Tapi yang berlaku, pegangan kita tetap dah sekalian adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Hak sandar kepada apa-apa sekalipun, sandar pada makhluk hanyalah sandar kepada asbab zahir sahaja. Pegangan sekalian yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi, secara bahasa dia, secara pesen dia tidak ada. Makhluk tak bekas sama sekali. Semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini kita bicara hak akidah kita. Kemudian macam mana pula kedudukan mereka yang berpegang sesuatu berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi. InsyaAllah akan panjang sedikitlah pembicaraan berkaitan dengan mereka yang berpegang sesuatu berlaku secara tabi'ah. Hak percakapan tu percakapan, tapi hak pegangan tu. Sebab kalau tidak ditanamkan dengan akidah rukun iman keenam, sekalian berlaku ada qadar perbuatan Allah, akhirnya akan berpegang sebagaimana zahir. Zahir adalah perbuatan makhluk. Memanglah bercakap pun perbuatan makhluk. Zahir pun perbuatan makhluk. Kalau tidak disertakan dengan penekanan iman akidah daripada budak, rukun iman yang keenamnya tidak dipedulikan, hanya hafal sahaja, tidak diperjelaskan, mulut sebut sekalian, yang berlaku adalah qada dan qadar. Di pegangan tidak ada wal-iyazabillah. Ini golongan-golongan yang tidak beriman dengan qada dan qadar Allah, golongan yang tidak terpesong dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada zahir memanglah daripada budak lagi kan. Lapar, cari mak isap susu. Besar sikit lapar, cari makanan dapur. Lepas isap susu, kenyang. Lepas makan dapur, kenyang. Kalau main lama-lama, tak ingat ke makan, kita mengadu lapar, mak kata lalu lah. Lapar lah, main je, tak ingat ke makan. Tu. Cuma sebab belaka. Dan zahirnya begitu. Zahirnya begitu. Jangan main pisau tu. Tajam. Luka. Tumbuh apa-apa, tebuh kursi ke apa ke. Jangan main api, panas, hangus. Tu. Mana apa tu? Zahirnya begitu. Cakap asbab pun begitu. Pegangan macam mana kalau tidak ditekankan berkaitan dengan beriman dengan qadar perbuatan Allah yang gaib. Yang zahirnya adalah perbuatan makhluk. Yang zahirnya perbuatan asbab. Perbuatan Allah ni qadar, gaib, tak nampak. Jadi kena tanam molek hak berkaitan dengan pembicaraan qada yang gaib dan qadar yang gaib. Untuk memastikan akidah kita, akidah kau kita, akidah yang sebenar. Jadi dengan selok selok Safinatun Najah ni, jadi sidang pendengar, ambillah peluang molek. Ambil peluang molek. Iman akidah ni lah penentuan akhirah diri kita dan keluarga kita. Tapi iman tanpa akidah, pegangan yang sebenar, semayang puasa, rajin macam mana pun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil molek selok talaki Safinatun Najah untuk sebagai menjadikan pedoman kepada diri kita, akidah diri kita dan akidah keluarga kita. Jadi insya-Allah di selok akan datang saya akan memperinci lagi lah macam mana mereka yang berpegang sesuatu yang berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi, bukan datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.